Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Bersajatan Kuasa, Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita pada malam ini di rumahnya yang dinisbahkan sebagai Baitu Kulli Taqin, rumah kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kitalah kesemuanya yang dimaksudkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Zainul Insan. Ini Zainul Insan maknanya perhiasan manusia. Membicarakan beberapa perkara berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Dan surau kita berhenti muka surat 13. Betul ya? Ini hafiz semua. Muka surat 13. Baik, mencela perkataan orang. Kita sebut dah sebelum ni, itu berkaitan dengan keharusan mengumpat. Mengumpat benda sepakat haram, tetapi ada beberapa keadaan diharuskan mengumpat atas sebab-sebab yang telah dinyatakan. Jadi mudah-mudahan dapatlah jadi sikit sebanyak panduan kepada kita perkara yang boleh dan perkara yang tak boleh kita buat. Ketika mana kita sedang leka berbual-bual, bersembang-sembang, berkumpul-kumpul, maka ada perkara yang kita kena jauhkan. Kalau berkumpul satu kumpulan mengata seseorang, maka kita tinggalkan. Itu ilash dah lah. Antara cara kita nak elak diri kita daripada mendengar dan juga mengumpat ialah kita mengelakkan diri daripada kumpulan-kumpulan tersebut. Itu ilash dia. Sebab bukan sahaja yang mengumpat tu dapat dosa, bahkan kata Nabi SAW, asyarq, mereka yang bersama, yang mendengar, termasuk yang mendengar, sama je 2 kali 5. Baik, mencela perkataan orang. Mencela perkataan orang ni dia berbantah dalam bab berbantah-bantah. Berbantah ni dia ada banyak ta'rifan dia. Dia ada banyak kategori dia, ada banyak jenis dia. Sebab tu kalau kita masuk dalam bab berdebat pun serupa juga berbantah. Kalau berbantah, kalau di parlimen bantah lah kan, berbantah, betul, argument. Boleh tak berbantah-bantah dalam parlimen tu? Nanti kita kaitkan sedikit dengan tajuk kita pada malam ni. Mencela perkataan orang, apa yang dimaksudkan? Soalan, apakah yang dimaksudkan dengan mencela perkataan orang? Jawapannya, maksud mencela perkataan orang itu ada seperti berikut. Dia ada tingkatan dia. Mencela perkataan orang dengan maksud yang pelbagai. Yang pertama iaitu mencela perkataan orang dengan cara membantahnya, di samping membenarkan diri sendiri. Kategori yang pertama adalah orang yang mencela perkataan, membantah, iaitu mencela perkataan orang dengan cara membantahnya di samping dia membenarkan diri dia. Dia nak mengatakan sesuatu yang dia betul, tetapi pada masa yang sama dia mencela hujah orang tersebut, mencela perkataan orang tersebut. Ini kategori yang pertama. Dan ia disebut di dalam bahasa Arab sebagai al-mira'u. Sebagian kalau kitab disebut al-mara', ataupun kalau guru kata dia ambil daripada perkataan yang asalnya iaitu marwah. Al-mira' ni maknanya mencela perkataan orang dengan membenarkan diri sendiri. Ada tak jenis orang macam tu? Ada. Dia tak mau dengar hujah orang lain, dia je betul, dan perkataan orang lain semua salah. Apakah perkara begini dibenarkan dalam agama? Dia akan sebut nanti.
Yang kedua, maksud tadi mencela perkataan adalah berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan dengan mengemukakan dalil kerana hendak mengaibkan orang. Nak berhujah dalam perkara berkaitan dengan ilmu, lalu dia mendatangkan hujah-hujah dia, mendatangkan dalil-dalilnya, tetapi dengan tujuan untuk mengaibkan orang. Ni tadi yang pertama dia panggil al-mira'u. Yang kedua iaitu berbantah atau mencela perkataan orang dinamakan al-jidal. Al-jidal atau kita sebut sebagai jadal, berbantah. Caranya macam mana? Dia datangkan berbantah pada masalah ilmu, tetapi pada masa yang sama dia aibkan orang. Ini pun berlaku. Kategori manusia macam ni ada. Kadang-kadang dah jadi kebiasaan atau dah jadi trend dan jadi normal, biasa je bagi kita. Okey, yang penting hujah kita betul. Orang tu divideokan ke, orang tu ditrollkan ke, itu nombor dua. Yang penting hujah aku betul. Tu ramai. Banyak tak orang buat macam tu? Banyak. Lagi zaman sekarang, zaman IT, zaman serba-serbi medium, TikTok ada, macam-macam boleh buat video pendek. Tujuan dia adalah untuk mengaibkan orang, dengan mendatangkan hujah-hujah dia. Ni dipanggil jidal, al-jidal. Al-jidal ni atau kita sebutkan sebagai jadal ni, dalam agama ni dia ada dua. Yang pertama jadal mahmud, yang keduanya jadal mazmum. Berbantah yang diharuskan dalam agama, berbantah yang baik. Kan, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berbahaslah, bermujadalahlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Agama bagi harus, boleh berbantah, boleh berhujah, boleh berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Pokok dia apa? Pokok dia akhlak kita, adab. Pokoknya adab. Tak ada adab habis lah. Dia jadilah tujuan dia tak ada adab ni, aibkan orang, malukan orang, jatuhkan orang. Yang penting puak kita betul. Yang penting puak kita ni ramai orang like. Yang penting puak kita ni kita nampak benar, kita nampak menang. Ni agama tak bagi. Kita kena betulkan balik yang ada pada hari ni. Kadang-kadang kita pula dalam satu side, dan kadang-kadang kita berpihak pada satu side, dan kita seronok tengok kawan tu diaibkan, dimalukan. Begitu juga sebaliknya, orang tu suka tengok bahagian kita juga dibuat benda yang sama. Ni dipanggil al-jidal. Yang kedua mazmum, perbahasan, perdebatan yang tidak baik, yang kita sebutkan budi yang baik dan budi tidak baik, akhlak yang baik dan akhlak tak baik. Pun ada juga berdebat dengan cara yang dimaksudkan ini. Atau yang ketiga, membantah perkataan orang kerana hendak menyakiti hati orang itu dan menimbulkan erti bahawa orang itu jahil, serta mencela perkataan orang itu. Dan tambah lagi, di samping memuji dirinya sendiri. 3 tingkatan. Debat ni ulama bagi pecah bagi beberapa jenis lah. Ada kategori yang dia hanya sekadar untuk, yang pertama tadi dia kata apa, untuk membantah dan membenarkan diri dia, al-mira'un. Yang keduanya adalah jadal, al-jidal. Tujuannya berbantah masalah ilmu tetapi untuk mengaibkan satu orang. Yang ketiganya membantah perkataan orang lain dengan tujuan hendak menyakiti hati orang tu. Niat dia terselah dan menimbulkan erti bahawa orang itu jahil. Nak beritahu orang ni bukan cerdik mana pun, bodoh dia tu, belajar setakat tu je, cakap je pandai, macam tu. Bahawa orang itu jahil serta mencela perkataan orang itu. Di samping tu yang dia memuji dirinya sendiri. Ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-munaqashah. Ini istilah, bukan dari segi bahasa. Kalau kita biasa orang Melayu sebut munaqashah, belajar bahasa Arab, perbincangan. Munaqashah, kalau kita belajar sekolah Arab, sekolah agama, munaqashah ni biasalah, kan? Munaqashah, berbincang. Berbincang yang dimaksudkan di sini adalah dengan tujuan untuk mencela perkataan orang dan memuji diri sendiri dan menimbulkan bahawa orang tu bodoh ataupun orang tu jahil. Boleh setakat ni tuan-tuan, 3 kategori. Bila disebut pada tajuk mencela perkataan orang tu, hati-hati jangan jatuh pada 3 kategori ni. Maknanya perbetulkan niat kita, perbetulkan objektif kita berdebat, perbetulkan cara kita berdebat, dan baiki islah hati kita, niat kita,
akhlak kita, adab kita. Nanti disebut Imam Ghazali akan sebut. Selepas ni Imam Ghazali akan bagi pandangan dia berkaitan dengan al-jidal. Baik, lanjutan soalan. Apa kata al-Imam al-Ghazali berkenaan dengan al-mira' dan al-jidal? Apa pandangan Imam Ghazali tentang al-mira' dan juga al-jidal dengan dua takrifan tadi? Jawapannya, menurut al-Imam al-Ghazali, bahawa al-mira' ialah mencela perkataan orang lain kerana menimbulkan adanya kecacatan dalam perkataan orang itu dengan tujuan semata-mata menghina orang itu dan menunjukkan dirinya itu mempunyai kelebihan dan kebijaksanaan serta cerdik. Itu al-mira' di sisi pandangan Imam Ghazali. Saya ulang ya. Al-mira' di sisi pandangan Imam Ghazali ialah mencela perkataan orang lain, satu, kerana menimbulkan adanya kecacatan dalam perkataan orang tersebut. Maknanya cari kelemahan, cari hujah ada yang lemah, ada kecacatannya, ada kekurangannya. Tujuan dia apa? Semata-mata untuk menghina orang tu. Orang tu kan untuk bercakap, mesti ada, kita ni manusia ni tuan-tuan, tak terlepas daripada salah. Dan kesalahan itulah yang akhirnya akan diperbesarkan dengan tujuan dia menghina orang tu. Lagi kalau recorded, lagi kalau benda tu ada evidence, itulah dia punya bola tanggung bagi orang ni. Dan menunjukkan dirinya itu mempunyai kelebihan dan kebijaksanaan serta cerdik. Ini al-mira'. Agak-agak sahabat-sahabat semua perhati tak ini? Perhati kan? Jenis apa kata? Nak berhujah ia atas kebenaran, tetapi masa yang sama dia akan sebut nama orang ni, sebut nama orang ni, sebut nama orang ni. Akhirnya tak kira lah peringkat mana pun, ya. Akhirnya kita ke arah itu yang dimaksudkan Imam Ghazali tu, cari kelemahan hujah orang dan kemudian tujuan dia adalah untuk mengaibkan, untuk menghinakan dan naik diri kita. Ini agama larang. Yang keduanya al-jidal, ialah seperti al-mira' juga, sama, yang berhubung dengan menimbulkan pendapat mazhab dan mengukuhkannya. Sebab itu kalau perbincangan antara panduan untuk kita berdebat, yang pertama kata ulama, tidak boleh berdebat dalam perkara yang sawabit, perkara yang sabit, perkara yang telah sepakat. Kalau perkara tu dalam agama sepakat, tak payah debat dah. Solat itu wajib, tak payah debat lah, terima je lah. Jangan kata zaman sekarang ni zaman orang sibuk kerja, jadi kita kena debat benda ni. Tak perlu. Puasa bulan Ramadan, perkara yang sepakat, yang diterima, yang jelas, maka tak perlu diperdebatkan. Yang keduanya, tidak terlalu membesarkan dan meraihkan perkara-perkara khilafiah. Ini banyaklah berlaku perkara khilafiah ni. Perkara-perkara ada ikhtilaf, ada perkara-perkara khilaf, perbezaan pandangan ulama, tu je. Tapi diperbesarkan, diperdebatkan, akhirnya tak ada kesudahan kan. Bukan baru tahun ni, dah beratus tahun. Dan kebanyakan isu-isu yang diperdebatkan, yang diperbincangkan itu telah dimuktamadkan oleh ulama terdahulu, lama dah. Tuan-tuan nak cari buat apa? Buat tahlil, ulama dah muktamadkan pandangannya begini dan pandangannya begini. Ikut yang mana kita yakin. Dan begitu juga perkara-perkara yang berlaku, perkara khilafiah. Orang baca kunut tak kunut, ini sudah dimuktamadkan. Betul tak? Tak ada perlu kita berbincangkan, tak ada kesudahannya, tidak ada kesudahannya. Baik, itu yang ketiganya, itu adab. Kata ulama, mesti dengan adab, mesti dengan akhlak, begini dengan tutur cara yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang elok. Itu maksud Imam Ghazali. Itu jidal ataupun disebutkan al-jadal. Manakala munaqashah lebih am daripada al-mira'un dan jidal, lebih umum, kerana kedua-duanya itu boleh dinamakan munaqashah. Jidal dan mura' tu boleh kata munaqashah. Dia boleh jadi pada peringkat yang lebih teruk tadi. Bukan sahaja dikatakan untuk berhujah, tetapi tujuan dia untuk membantah, menyakiti hati orang dan menimbulkan orang tu jahil serta mencela perkataan dan memuji dan menaikkan diri sendiri. Tu boleh jadi. Al-mira' dan al-jidal tadi boleh jadi munaqashah tadi, dengan dari segi takrifan dia. Dalam pada itu, munaqashah itu boleh juga dimaknakan sebagai mukhasamah,
Mim kha alif sa mim tamar. Mukhasamah. Makna mukhasamah membantah akan perkataan orang lain kerana ia menuntut haknya atau kebenarannya. Ni tujuan dia. Akan di sini jelaslah kepada kita apa yang disebut Imam Ghazali. Ini ketiga-tiga cara ini adalah dilarang dalam agama kita. Maka kena perbaiki balik. Dan apa akibat kepada orang yang melakukan perkara-perkara seperti ini, mencela perkataan orang, berbantah-bantah dengan tujuan yang jahat dan juga mengaibkan dan memuji diri sendiri? Akibatnya adalah seperti berikut. Yang pertama sekali, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis, inna abghadar rijali ila Allah taala aladul khasmi. Orang yang paling dibenci oleh Allah taala ialah orang yang selalu berbantah-bantah atau berkelahi. Allah tak suka. Nabi kata Allah tak orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang suka berbantah dan suka berkelahi. Sebab itu sikap berbantah ini, dia cela perkataan orang lain, menzahirkan kekurangan yang ada pada orang tersebut, sama ada cedera ataupun kurang dari segi lafaz atau kurang dari segi maknanya, yang tersurat atau tersirat. Dua-dua Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan. Dan sikap berbantah tu dipuncanya dua, kata ulama'. Yang pertama, kenapa dia berbantah cara macam tu? Yang pertama, kerana dia ingin meninggikan diri untuk menzahirkan kelebihan yang ada pada diri. Itu tujuan dia, itu punca dia. Yang dia berbantah cara macam tu sebab dia nak menzahirkan diri dia, ketinggian diri dia, kelebihan diri dia. Yang keduanya, ada kalanya mereka itu mempunyai tabiat jahat yang suka menghina orang lain. Bergabung dua. Satu, puji diri sendiri. Yang kedua, memang perangai dia suka hina orang. Maka dia cari cara, jalan dia adalah dengan berdebat, cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling Allah benci adalah orang yang selalu berbantah dan berkelahi. Ini masuk bawah peranan lisan, lidah kita, anggota lisan kita. Jaga. Yang keduanya, akibat kepada orang yang melakukan tiga perkara tadi, al-mira'un, al-jidalul, munaqashah. Tiga benda ni. Apa dia? Iman tidak sempurna. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la yastakmilu 'abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'u wal jidalu wa in kana muhiqqa. Kata Rasulullah, tidak dapat seseorang hamba Allah itu menyempurnakan hakikat iman, tak sempurna iman seseorang sehinggalah ia meninggalkan al-mira'a dan al-jadal atau al-jidal, mencela dan berbantah atau berkelahi, walau kata Nabi SAW, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia di pihak yang benar. Sekalipun kita di pihak yang benar, macam disebut tadilah, dia mendatangkan hujah untuk menegakkan berkaitan ilmu pengetahuan, tetapi tujuan dia adalah untuk mencela perkataan orang lain, untuk mengaibkan dan menghina orang lain. Maka Rasulullah kata tak sempurna iman orang macam ni. Nabi tak kata tak beriman, tak sempurna. Maka kena perbaiki iman kita, iaitu dengan qaulun ma'ruf, cakap perkataan yang baik. Nabi Allah kata apa? Qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Lebih baik daripada sedekah. Sedekah yang macam mana? Yang mengungkit-ungkit, yang merendah-rendahkan penerima. Sebab tu qaulun ma'ruf, cakap benda yang baik. Yang kedua, sehingga apa? Sehingga dia meninggalkan al-mira, al-jidal dan munaqashah tadi, berkelahi, berbantah. Yang ketiganya, hak ni kemuncak lah, jadi bahan ketawa kepada syaitan. Inilah tujuan syaitan pun. Syaitan ni dia bukan suruh kita buat benda jahat, banyak, tak semua. Kadang dia suruh buat benda baik. Kau betul gitu, kau di pihak yang benar, kau berhujah dengan dia, kau berdebat, lawan dia, lawan. Tapi lawan cara macam mana? Ikut emosi. Lawan hina orang, rendahkan orang, troll orang, aibkan orang. Itu syaitan ketawa, jadi bahan ketawa syaitan. Kerana Imam Ghazali ada berkata, janganlah engkau diperdayakan oleh syaitan dengan katanya. Apa kata syaitan?
Dengar kata Imam Ghazali. Syaitan kata apa? Timbulkanlah kebenaran. Tu. Betul tak? Syaitan kata apa? Perjuangkan kebenaran. Ini benda yang hak. Kita di pihak yang benar. Perjuangkan kebenaran. Syaitan kata, timbulkanlah kebenaran dan jangan engkau berlembut mengenainya. Tegas, teruskan. Apa orang nak kata, kita teruskan. Tak kira, yang penting kau di pihak yang benar. Dan syaitan itu memang sentiasa hendak mengheret orang yang kurang akal, orang yang tak cerdik, orang yang termakan dengan emosi, dia akan buat. Kadang orang tu belajar tinggi, pandai, tapi sebabkan emosi dia, adabnya, ahlaknya, maka syaitan dia suka kepada orang yang kurang akal, kerana dia ke jalan kejahatan dan di dalam tempat kebajikan. Nampak? Dia buat benda, orang yang kurang akal ni dia buat kejahatan dalam jalan kebajikan, benda yang baik tetapi dengan cara yang batil, cara yang salah. Itu cara syaitan. Macam kita sebut dulu, anggota mata, dia menggunakan panahan dia paling berbisa adalah dengan perempuan. Dan begitu juga syaitan juga membawa orang, menghasut orang, memperdayakan orang yang mananya dengan perkara yang benar tetapi dengan jalan yang batil, jalan yang salah. Ini banyak berlaku. Hati-hati. Maka janganlah engkau menjadi bahan ketawa kepada syaitan kerana ia mengejek-ngejek engkau. Dia tertawa, dia mengejek kita ni, anak cucu cicit Adam ni. Jahilnya kita diperdayakan oleh syaitan atas jalan-jalan kononnya atas nama kebenaran. Maka usaha engkau menimbulkan kebenaran adalah baik. Usaha tadi tu baik pada tempat orang yang menerimanya daripada engkau, iaitu dengan cara nasihat yang baik. Tadi kita sebut berdebat dengan cara yang baik. Nak berdebat boleh, bukan dengan cara berbantah-bantah. Dan nasihat itu pula caranya iaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Ini dia punya panduan dia. Berdebat dengan cara perkataan yang lemah lembut dan bersopan. Dan jika nasihat itu tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka ia akan menjadi jahat yang tersebar luas dan akibatnya lebih banyak kebinasaan daripada kebaikan. Betul ke tidak? Kalau cara kita macam orang berhujah, ilmu banyak tetapi kalau adabnya tidak ada, maka kita akan lihat dia akan membawa kepada kebinasaan. Tidak ada penyelesaian. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man tarakal mira wa huwa muhiq bunya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah ketika dalam kebenaran, ni benda yang payah kata ulama. Sesungguhnya menghindarkan diri daripada berbantah-bantah ketika dia di dalam kebenaran adalah sesuatu yang sukar. Setuju ke tidak? Kita kena beriman. Nabi sebut, siapa yang meninggalkan berbantah-bantah dalam keadaan dia wa huwa muhiq, dia benar. Apa ganjaran yang Allah nak bagi kepada dia? Nabi sampaikan, maka dibina baginya kediaman di dalam syurga yang tertinggi. Tak ada lah tandingannya melainkan syurga Allah Ta'ala. Itu kita membenarkan janji Allah Ta'ala dengan kita buat apa yang Allah suruh tadi. Nabi kata tadi, kalau kita tak buat, maknanya kita ni tak membenarkan janji Allah Ta'ala. Bila Allah kata begini, maka kita kena buat. Macam kita kata sadaqatun burhanun, sedekah itu adalah bukti. Apa makna sedekah itu bukti? Sedekah ni ambil dari perkataan sidqun, benar. Sedekah itu adalah benar. Kenapa sedekah itu adalah benar? Kerana membenarkan janji Allah Ta'ala. Orang yang suka bersedekah ni tuan-tuan, kita keluarkan harta kita ni, kita nak apa? Kenapa kita berani dan kita sangat suka bersedekah? Macam orang meniaga, kalau dia ada modal, dia tidak akan keluarkan investment ataupun modal dia tu, dia masuk dalam mana-mana pelaburan, melainkan dia nak ganjaran atau imbalan yang lebih daripada modal dia. Kau orang meniaga cara lain. Kebanyakan orang meniaga macam tu kan. Kita ada modal ni, kita nak untung lah. Sebab tu kita beranikan, kita sangguplah bincang rumah kita sampai 2-3 pagi, macam mana kita nak buat.
Kita ni dah kerja dah macam ni, dulu Covid lah, kita nak pulih balik ekonomi keluarga, berbincang sampai 2-3 pagi. Tak apalah bang. Isteri dia pun dengan berat hatinya keluarlah segala khazanah pusaka mak bagi semua rantai, bagi ke abang dia gadai. Ada tak macam tu? Ada. Dah masa depan bersama keluarga, tak apa, bincang lah. Untuk apa? Nak dapat imbalan balik yang besar. Itu kita atas dunia. Tapi bila kita bersedekah, sebenarnya sebab tu kata benar, sidqun, kita membenarkan janji Allah Ta'ala. Bila Allah bagi tahu orang yang sedekah ni tak berkurang harta, orang yang bersedekah ni rezekinya luas, orang yang bersedekah ni Allah bagi ganjaran sekian, lalu kita nak membenarkan janji Allah Ta'ala tu, lalu kita mengeluarkan harta kita. Kita yakin, kita sangat yakin. Kalau dengan rumah kita, dengan suami berbincang pun kita yakin, apa lagi kita kalau dengan Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut sekian-sekian kita benarkan, maka kita pun sedekah. Itu maksud sadaqatun burhan tu, membenarkan, menjadi bukti kepada kebenaran pada janji Allah Ta'ala. Sedekahlah. Maka dalam sebutkan tadi, siapa yang berada dalam kebenaran, siapa yang meninggalkan berbantah-bantah ketika dia dalam perkara benar, besar ganjaran dia, dibina baginya syurga, kediaman di dalam syurga yang tertinggi. Baitun fi a'lal jannah. Tingkatan syurga kan banyak. Yang dimaksudkanlah hadis ni wallahu alam. Tetapi tingkatan yang tertinggi. Dan sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah sedangkan dia dalam kesalahan, maka dibina baginya kediaman sekeliling syurga. Maknanya tu side lah, dua pihak. Orang yang dalam atas pihak kebenar dan orang yang dalam pihak salah. Kalau kedua-duanya meninggalkan perkara tersebut, maka dapat ganjaran pahala dan syurga yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang payah kata ulama antara dua ni, kalau orang yang dah dalam atas jalan kesalahan, dia hujah dia tak kuat tuan-tuan, dia tahu dia salah, dia tinggalkan tu biasa. Kalau dia lagi cakap, lagi banyak salah dia kan. Tapi hak ni yang berada kebenaran ni, selagi saya tengok seorang menteri tu kata apa, selagi kalau orang dah jatuh tuan-tuan, jangan sampai misai dia kena kat tanah kan. Nak bagi jaga maruah orang tu, orang kata jangan overkill. Kita kalau kita dah menang tuan-tuan, kita tak payah bunuh orang tu lebih-lebih lah. Kalau tikam sekali, dia mati dah, tak payah tikam banyak kali, sama aja keputusan dia. Tapi orang kata terlalu sangat. Sebab tu bila dah kebenaran, dia mula naik sombong tadi. Tu kata tadi al-mira' dengan al-jidal tu. Dia mula naik tinggi diri dia. Nampak tak aku? Baru kau tahu siapa aku. Dia macam tu. Sebab tu dia berlaku tak macam kita ni berlaku kadang-kadang. Ada satu tempat surau tu, ada seorang ayah muda lah, dia bawa anak dia besar sikit lah, tak adalah kecil sangat, darjah 1 ke. Seorang pakcik tu tegur lah. Dia sembahyang satu saf ni. Bila sembahyang satu saf tu, kita ambil pengajaran dia ambil satu saf tu, anak dia sebelah tu, bapak dia sebelah tu, pakcik tu sebelah tu. Tengah-tengah sembahyang fardu budak tu dia keluar daripada saf. Maknanya kosonglah saf tu. Kosonglah. Kemudian budak tu datang balik. Budak tu ambil sembahyang je. Jadi benda tu mengganggu pakcik tu lah. Akhirnya nak kata pakcik tak juga, pakcik ingat tu. Akhirnya dia habis sembahyang tu, mungkin sebab atas hujah dia jumpa bapa kepada budak tadi tu, dia tegur lah. Dia tegur lebih kurang jangan bawa, sebab apa yang parent tu sendiri cerita kat saya, dia kata jangan bawa anak yang belum mengerti lagi kan, tak payah bawa ganggu, putus saf, hilang kurang pahala sembahyang sebagainya kan. Tapi apa yang berlaku ialah si ayah tadi itu tidak meneruskan berbantah. Itu kan. Dia angkat tangan, saya tak mau bercakap, saya tak tahu saya cakap apa. Dia kata dia tak mau berhujah, saya nak balik. Jadi kat sini kita boleh dapat kaitkan antara orang yang sabar atas dua perkara. Satu orang yang tak sabar, dia nak teruskan. Tanda dia tak sabar apa? Bila kawan tu dia angkat tangan, dia tak mau berhujah, dia nak balik dengan anak dia pergi turut sampai kat kereta tu, kawan tu masuk kereta, dia ketuk kita meter. Dia nak sambung lagi dia punya hujah dia. Nak salahkan juga kawan tu. Hak ni CCTV kami tengok ada berlaku. Dia pergi kat kereta, dia ketuk, jadi agak genting, tak harmoni lah suasana kat surau sikit lah waktu tu. Sebabkan apa? Isu budak, pasal budak je. Dia mungkin, ayah tadi mungkin boleh mendatangkan hujah,
Mungkin dia boleh kata anak dia cuma ambil uduk kemudian datang balik, dan anak dia bukannya anak yang kurang akal, maknanya bukan yang tak cerdik, maknanya dia tahu uruskan diri, diam, bukannya buat apa pun. Tapi sebabkan dia merasa hujah dia tu dari segi hukum dia sekian, dia nak teruskan sampai tindakan fizikal jugalah, ketuk pintu kereta, suruh buka, bercakap. Kat sini kita nampak perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Nabi kata apa? Siapa yang meninggalkan berbantah ketika dalam kebenaran, Allah bagi dia kediaman dalam syurga. Ini dia kena beriman, kena sabarlah maknanya. Dan siapa yang meninggalkan debat ketika dia dalam perkara salah, maka Allah bagi juga dia jaminan dalam syurga, kelebihan dalam syurga. Maknanya tu side dua pihak ni, kena banyak bersabar, tinggalkan perdebatan, tak ada kesudahan. Macam saya baru ni khutbah, lama dah 4 minggu dah kot, tajuk berkaitan dengan jabatan agama, berkaitan guru kafar kan. Pakcik yang sama kat telefon saya dia tegur saya, dia kata, "Ustaz, kenapa baca khutbah tajuk ni?" Saya kata, wallahu alam, mana saya tahu, memang kami disuruh baca khutbah tajuk ni. Satu bukan tempat saya saja. Selangor ni, satu Selangor, tajuk yang sama. Tajuk apa saya tak ingat. Saya guru kafar tu lah. Tak ingat saya lah. Allah. Ada tegur pasal tu. Dia kata sepatutnya ustaz, tu orang suka berbantah tuan-tuan. Tak tahu. Saya ambil pengajaran lah. Saya tak mention nama orang tu, tapi nak tahu orang suka berbantah. Sepatutnya ustaz, janganlah turut saja apa yang telah disuruh oleh jabatan agama ni. Ustaz kena pandai-pandai lah nak baca khutbah tu. Dia kata kat saya. Saya khutbah lama dah tuan-tuan, daripada zaman bujang sampai sekarang. Ni baru sekali ni orang telefon saya. Tak pernah lagi orang telefon saya. Down sekejap saya hari tu, hari kerja saya. Saya kata, apalah salah saya. Saya nak hujah apa tuan-tuan? Saya nak hujah apa? Saya boleh berhujah kan? Saya boleh kata ini arahan, ini sekian. Tapi bila dia terlalu sangat, sebab dia dah ada stand dia dah. Macam dia sebut tadi, dia tahu dah dia tujuan dia untuk menghina satu pihak, tujuan untuk merendahkan satu pihak, menyalahkan satu pihak. Ini tak ada kesudahan. Akhirnya saya kata, tak apalah, Tuhan pun layak untuk berjumpa jabatan agama. Tanyalah teks ni kenapa ditulis. Itu je lah saya boleh jawab. Tak boleh saya panjangkan, saya bukan pihak yang menulis. Dan kita pun dia beri arahan, kalau tuan jadi khatib, tuan baca tak? Baca, tak salah pun. Kalau kita tengok balik isi dia, bagi saya okey saja, tak ada masalah. Cuma kalau orang kata buat penambah baik tu, kita terimalah, eloklah tambah baik kan. Wallahu alam. Itu yang berlaku pada saya, dan tuan-tuan mungkin ada pengalaman masing-masing. Maka kalau berlaku pada kita selepas ni, ini panduan dia disebutkan oleh Nabi SAW, kebenaran, kelebihan kepada orang yang meninggalkan perkara-perkara tersebut. Termasuklah kata Nabi SAW, la yastakmilul abdul haqiqatul iman hatta yada'al mir'atu wal muhaq. Sama juga ya. Tidak sempurna iman seseorang hamba dengan sebenar-benar iman sehingga dia meninggalkan sikap berbantah-bantah ketika dia berada dalam kebenaran. Ini perkara yang jelas disebutkan. Baik. Dan nasihat itu ada pula caranya, iaitu dengan perkataan yang lemah lembut dan bersopan. Nasihat ni dia boleh tegas, boleh lemah lembut, boleh sopan. Yang penting caranya lah, dan sampai matlamat dia. Sebab tu kita kata tadi, kalau berdebat di parlimen ni pun terpandu juga dengan hukum. Tak boleh cakap sebarangan. Sebab tu kalau kita tengok, pertama kita kena sistem parlimen ni tak adalah kata sistem Islam sepenuhnya kan. Kita dia ambil daripada budaya luar, cumanya diterima dan diharuskan. Jadi terpandu juga, sebab tu dia ada panduan, dia ada apa panggil, dia ada angkat buku selalu tu. Dia panggil apa buku kat parlimen? Objection, dia angkat satu buku, dia kata peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat, menghina, sangkaan buruk, itu semua panduan-panduan lah. Maknanya dia kena ikut juga panduan, bukan boleh cakap sebarangan. Sebab tu sebelum dulu waktu orang yang belajar kat universiti ke, kat sekolah menengah ke, dia ada macam buat satu pertandingan berdebat kan? Belajar, mengasuh orang berdebat secara ilmiah, secara ilmiah. Nak azan tu? Silakan. Saya habis sikit kan? Kita sambung sedikit
Kemudian kita masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu perkara ketujuh, memuji diri, berbangga, dan melaknat. Nanti kita akan tengok perbahasan tentang melaknat. Boleh tak laknat orang, boleh tak doa laknat. Ni sebut nantilah, kita akan sebutkan. Pertama sekali disebutkan berkaitan dengan memuji diri. Dia lawan dia adalah kita bersikap tawaduk. Sebab tu tradisi para ulama, orang alim, kalau dulu kita tengok, mereka membudayakan kalau jumpa orang yang lebih alim, mereka belajar. Alim dah dia alim, alim dah alim, pandai tak pandai, tetapi kalau dia jumpa orang lebih alim, dia sombong tak? Atau orang yang sama alim dengan dia, tak, dia akan belajar daripada orang alim tersebut. Ini kita kena teruskan tradisi ni lah. Kita pandai dah, tapi kita jumpa orang pandai atau lebih pandai daripada kita, kita belajar. Ini kalau budayakan, dia datangkan diri, elakkan, iaitu daripada memuji dan mengangkat diri. Satu. Yang keduanya, apabila jumpa orang jahil, mereka mengajar. Dia tak hina orang. Jumpa orang tak cerdik, orang kurang dari segi pengetahuan agama, dia tak hina orang, dia tak kata orang, dia mengajar orang tersebut. Dua. Yang ketiganya, iaitu jumpa orang yang sama, maknanya sama alim, sama pandai, mereka sentiasa bermuzakarah, berbincang. Tiga ni tradisi alim ulama kita dahulu yang dibudayakan, maka terlahirlah masyarakat yang sangat hebat. Adapun kita pada hari ini, kalau langgar tiga ni, maka kita jadilah orang yang sombong. Dia nampak orang pandai sikit daripada kita, kita rasa nak jatuhkan dia, nak macam-macam. Sepatutnya kita belajarlah daripada orang alim tu. Kalau dia jahil, kita bantu dia, bukan kita hina dia. Yang ketiganya, kalau sama ilmunya, maka kita bermuzakarah, berbincang, tambah ilmu. Kita lagi banyak membaca, tuan-tuan, lagi banyak benda kita tak tahu, lagi banyak benda kita tak explore, betul tak? Kita ni kadang-kadang rasa macam tahu. Bukan saya kata tuan-tuan, kita ni manusia lah. Ada orang sensitif perkataan kita ni. Dulu saya ingat bertahun-tahun dulu ada satu saya masuk dalam WhatsApp group surau ke, kita ni hamba Allah, kita hanya perkataan yang cantik-cantik lah. Tapi bila dia terasa, dia kata, kenapa kita? Nak cakap apa lagi? Kita ni manusia lah kan. Kita beza tiga, manusia, alam jabarut, alam jin, dan juga alam malakut, alam malaikat. Kita alam dunia ni alam manusia lah, ya? Dan begitu juga kata seorang Prof Dr. Haji Abdul Malik Syekh Abdul Karim Amrullah, ataupun dikenal sebagai Buya Hamka. Ni kata-kata dia yang masyhur lah. Manusia itu asalnya daripada tanah, makan hasil daripada tanah, berdiri di atas tanah, dan nanti akan kembali ke tanah, tetapi mengapa bersikap langit. Faham tak kata-kata tu? Kita ni manusia, asal daripada tanah ke? Betul tak? Dan kita makan hasil tanah. Hak ni kita makan padi, kita makan beras, semua ni daripada hasil tanah. Dan kemudian kita duduk atas bumi Allah ni, atas tanah, kata Buya Hamka. Hak kita berjalan ni, bumi Allah ni, tanah. Dan nanti bila sampai masanya, kita akan masuk dalam tanah. Kita akan disimpan, kita akan dikebumikan. Ni saya baca WhatsApp dia, ada kematian kat taman saya ni, baru tadi. Akan dimasukkan ke dalam tanah. Persoalannya, tetapi mengapa kita ni asal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri atas tanah, balik esok mati simpan dalam tanah, tetapi sikap perangai kita ini adalah bersikap langit, sombong ke atas, tak berpijak di atas bumi yang nyata. Ini kata-kata yang cukup mendalam daripada Buya Hamkah untuk kita memahamkan tajuk kita ini tentang memuji diri kita. Sedar kejadian usul kita, sedar kita ni siapa atas muka bumi Allah Ta'ala ni, maka jangan kita sombong. Saya akhiri dengan soalan yang pertama lah. Apa yang dimaksudkan dengan memuji diri sendiri? Maksud memuji diri sendiri itu ialah seperti katanya, aku lebih takwa daripada engkau. Dia claim bahawa dia lebih alim, lebih baik, lebih soleh, lebih perkataan baru ni, terlebih Palestin contoh kan. Macam kita rasa kita lebih, contoh tapi nak ceritanya, atau akulah lebih alim daripada si fulan dibandingkan dengan orang lain. Itu puji diri lah tu. Atau aku lebih banyak berbudi daripada si fulan. Dia ungkit balik budi dia. Surau ni dulu, dia ceritalah, kalau aku tak ada lah, contoh tu sekolah tu, kalau aku tak fight benda tu, tak naik sekolah tu, contoh.
Dia kata dia lebih baik. Sebab tu kalau kita cermati balik, antara perkataan pertama yang sedemikian rupa datang daripada iblis. Betul tak? Ya. Dalam surah Sad ayat 76 kata qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kata-kata sombong lah ni. Puji diri, hina orang lain. Puji diri, hina orang lain. Ini bab dia, usul dia. Macam Qarun, perkataan yang paling awal sekali, mengatakan bahawa takdir ini adalah atas usaha manusia, bukan daripada ketentuan Allah Ta'ala. Ini pemahaman Jabariyah, pemahaman yang batil, yang mengatakan bahawa kita ni tidak ada ketentuan daripada Allah. Yang berlaku ni adalah atas usaha kita semata-mata. Ini kata-kata Qarun dirakam dalam Quran. Bila diminta dikeluarkan harta padanya, dia mengatakan segala yang ada ni adalah kelebihan dan kepandaian diri aku. Sombong Qarun. Macam itulah juga iblis yang sombong dengan kata-katanya, memuji diri dia sendiri. Apa kata dia? Allah rakamkan dalam surah Sad, telah berkata syaitan ataupun iblis, aku adalah lebih baik daripada dia. Dia tu siapa? Adam alaihissalam. Allah perintahkan sujud kepada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan, aku dijadikan daripada api. Dan wa khalaqtahu min tin, dan dia Adam diciptakan daripada tanah. Ini hujah yang cukup kuat untuk kita mengatakan wajib meninggalkan perbuatan dan sifat suka memuji diri, kerana iblis mendahului. Dia dulu buat daripada kita, dan kita buat dia pula jadi contoh pula. Tapi taklah kita kata aku ni daripada api, tak, kamu daripada tanah, tak. Kita kata aku lebih alim daripada dia, aku lebih soleh daripada dia, aku lebih baik daripada dia, aku lebih pendidikan aku lagi tinggi daripada dia. Tujuan dia naikkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung nanti muka surat 15, apakah sikap ini dibenarkan oleh syarak. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku